Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma ya 'alim ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Baik, kita dalam surah Al-Kafirun belum masuk lagi, tapi kita masih dalam surah An-Nasr. Dalam surah An-Nasr ni, tak apa, kita terangkan balik supaya kita nampak view dia, apa yang kita belajar penting. Yang ni apa benda tau kat depan ni. Oh, yang ni adalah bacaan kitab. Ini bacaan kitab kami, kitab sirah Nabi. Cuma yang ni sirah Nabi Adam lah, Nabi Nuh, nak masuk kat Nabi Nuh. Sekejap saya bagi dulu sikit. Dekat dia macam ni, sekarang ni dekat dalam muka surat 5 kita tu, cuba buka muka surat 5. Dalam muka surat 5 kita tu ada beberapa keadaan ayat yang akan bermula sama ada isim, fa'il dan juga haraf lah. Boleh? Yang pertama, kalau ayat bermula dengan isim, dia tulis kat dalam tu nama dia adalah mubtada. Ini saya tulis bahasa Arab kan ya. Yang mana memerlukan kepada predikat untuk khabar. Yang tu kita kata kalau ayat mula dengan isim. Kalau ayat mula dengan fa'il, jadi mubtada dan khabar. maka kita memerlukan, kita kena cek dulu fa'il apa, madhi ke, mudhari' ke, amar ke dan sebagainya. Maka kemudian cari dhamir yang tersembunyi dalam fa'il tu, kemudian baru kita cari dia punya fa'il, iaitu pelaku dia tu. Pelaku dia dan juga kadang-kadang perlu kepada maf'ulun bih ataupun kita panggil MB lah. Maf'ulun bih iaitu objek yang terkena daripada perbuatan tersebut, mangsa. Semua ni ada baris-baris tertentu dia yang telah ditetapkan dalam Quran lah. Memang macam tu Quran letak, maka kita ikut sahaja. Baik, kemudian ada ayat yang bermula dengan Inna. Inna dah belajar belum? Belum. Dia terang sekali lagi. Belum. Baik, dia ada dua tu dalam surah An-Nasr tu. Kacau kat ni kan. Nak terang mana dulu lah. Baik, kita terangkan kana dululah. Ambil yang kana tu. Kana ni secara faham dia, tulis dekat kana tu, inna tu kita skip dulu. Sebab nanti kita akan belajar pada surah Al-Kawthar nanti. Inna a'tayna kal-kawthar. Nanti kita akan belajar inna kat situ. Kita belajar kana. Baik, kana ni tulis dekat dia. Ayat ni kalau mula dengan kana, maka dia namanya adalah fa'il naqis. Sama ada fa'il madhi ke mudhari' ke tak apa, yang penting nama dia ada kalimah naqis. Jadi kalau ayat mula dengan kana, terus kita akan pandang ke side kana lah. Kita dah tak pandang kat side fa'il, kita dah tak pandang kat side kana. Baik, kalau fa'il naqis, maka kita nak terangkan pasal fa'il naqis ni dulu. Saya padam Boleh padam ke macam tak boleh padam? Boleh. Sekarang ni kita masuk dekat dalam kana, iaitu fa'il naqis. Boleh? Kana yang mana dikenali sebagai fa'il naqis. Sama ada dia boleh mudhari', dia bila kita kata kana ni naqis, maka mesti ada madhi, ada mudhari' dan sebagainya. Kana ni dia ada adik-beradik dia. Yang mana adik-beradik dia ada dekat dalam kad warna ungu kita tu belah bawah sekali. Ada tak? Cuba tengok kad warna ungu kita tu. Muka surat 3. Ada. Kana bersaudara. Yang tu adalah adik-beradik kana
Yang mana kalau kita jumpa dia, dia akan berfungsi sama macam kana. Baik, apa sih fungsi kana ni? Kana ni dipanggil sebagai fi'il nakis. Conteng dekat kad kita tu tulis fi'il nakis tau. Dekat kad yang warna merah kita warna muka surat 5 tu. Dekat kana tu tulis fi'il nakis. Boleh? Dia adalah nakis. Apa yang dimaksudkan dengan nakis ni adalah kurang ataupun tidak sempurna. Sama ada dia fi'il madhi nakis ke fi'il mudhari'. Macam kana ni madhi ke mudhari'? Madhi. Madhi. Kerana apa kita kata dia madhi? Tak ada apa tu, Anita. Ayo, tak ada tanda mudhari'. Maka dia jadilah fi'il madhi. Macam biasa lah kita punya jawapan. Maka kana adalah fi'il madhi nakis. Baik, dinamakan nakis ni kerana apa? Kerana dia tidak sesempurna fi'il yang lain. Kenapa tak sempurna tu? Kerana tiadalah fa'il padanya. Dianggap sebagai nakis kerana apa? Kerana tidak ada fa'il. Fi'il ni jangan cari fa'il lah, memang dah tak ada. Maka apabila ayat yang bermula dengan kana, contoh saya kata wa kana Allahu ghafurur rahima, wa kana Allahu ghafuran rahima. Ayat tu macam tu lah. Sama FIL. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Macam tu. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Baik, anda kata ayat bermula dengan wa kana Allahu ghafurur rahima, maka waw ni dalam kategori huruf apa ni? Ataf. Ayo, kita kata haraf ataf dan terjemahan waw ni apa dia? Dan. Dan. Ayo, mumtaz. Maka ni kita katakan dan. Contohlah ni dan. Dan kana ni kita terjemahkan adalah. Dia banyak terjemahan dia. Tapi kita ambil adalah dulu supaya kita dapat satukan terjemahan. Sebenarnya kana ni makna apa? Maknanya macam is, am. Apa makna am? I am Spiderman. Saya. Adalah. Am, Adalah. am. Adalah. Adalah. She is apa? Dan sebagainya. Is tu. Adalah. Kana. Kalau kana was pula. I was apa? Tak kisahlah. I was. Was tu adalah kana. Dia adalah tapi benda yang dah past. Dah lepas. Benda sudah lepas. Kalau mudhari' dia pakai is lah. Kalau madhi dia pakai was. Was. Jadi saya pun tak tahu nak terjemah apa, biarlah. Boleh? Jadi sekarang ni bila kita terangkan waw ni ataf adalah ni baru kita kata dia adalah fi'il madhi dan dia ni nakis. Kita kena terangkan macam tu. Kena bagi tahu yang dia nakis, yang mana kalau orang yang belajar dia akan anggap okey fa'il tak ada. Sebab nakis. Boleh? Nakis itu dimaksud kerana tiada fa'il. Baik, bila kita dah tahu tu, kita kena tengok dekat kad warna kuning tu, muka surat 4. Ada tak muka surat 4? Ada. Baik, dalam kad warna kuning muka surat 4 tu kita akan dapati bahawa kana itu adalah madhi dan dia duduk pada domer atas sekali huwa yang kosong 3 tu lah. Maka bunyi dia adalah kana dekat domer huwa. Kita terangkan dulu, dia ada pada domer huwa. Baik, sekarang huwa ni boleh tak membahaskan sebelum dia siapa huwa tu? Allah.
Huwa tu ada tak perbahasan dia sebelum ayat ni? Tak ada. Tak ada, betul tak? Bila tak ada, maka Allah akan keluarkan siapa huwa tu. Maka dinamakanlah Allah ini isim ataupun kita sebut Allah lafzul jalalah. Kita sebut dia lafaz jalalah. Kemudian isim ada tanda alif lam. Baik, dan kenapa dia berbaris depan? Barulah kita bagi tahu dia adalah kerana dia adalah khabar isimkan. Dan isim kana dalam kad tu kena baris apa? Isim kana depan Isim kana dekat dalam kad tu, buku surat 5 tu, tengok. baris depan. Baris depan dan khabar dia kena tukar, baris atas. Salah, ralat sikit kan. Khabar kana dalam tu baris depan kan, tukar baris atas. Khabar ni. Nanti biar Subah. Syekh Nabi dah balik kan? Ustaz? Syekh Nabi. Balik depan tu padam Baris depan tu kita potong dia. Yang khabar tu. Yang khabar tu. Khabar. Ayuh, belah khabar. Obat tangan ni jadi. Dari atas tukar. Keluar tukar kan tu. Dari atas dah.